Apa anda maksudnya mengenai itu? Dan bajet dua ni apa ni semua kita akan bantulah. Cukuplah akan bantu dari segi pembeli-pembeli yang telah menjadi mangsa di projek-projek terbengkalai. Dan buat masa ini kita ni hanya memberi keistimewaan kepada pemaju penyelamat. Kepada, are you happy my friend? Indra Mahkota juga tanya apakah ringgit Malaysia 132 juta untuk pemulihan penyelenggaraan bagi PPR 2013. Saya ingin beritahu bahawa agihan peruntukan 132 juta adalah seperti berikut. 100 juta bagi pemulihan projek perumahan swasta terbengkalai dan 30 juta bagi penyelenggaraan rumah berserta kos rendah awam di Malaysia. Dan ini adalah khas rumah awam kos rendah kerajaan. Yang berhormat silam. Jelaskan. Ya. Oi. Saya dengar ujung tadi tapi tak boleh faham. Apa? Berkenaan jawapan Perdana Menteri kata tak boleh dipertimbangkan berkenaan dengan kos faedah yang dikenakan pada pembeli rumah. Saya faham ada beberapa dialog dalam rancangan televisyen yang dipaparkan kepada umum yang bukan saja mencadang tapi seolah-olah memberi keyakinan kepada pengguna atau pembeli rumah yang telah pun tertipu atau menjadi masalah klarifikasi dia, dan kerajaan seolah-olah beri harapan pada mereka sekurang-kurangnya kita atau kerajaan akan waiver atau sediakan waiver untuk kos faedah tadi pinjaman. Tapi baru kejap saya dengar, saya tak pasti, saya dengar katanya kerajaan tak boleh pertimbangkan kedudukan itu. Adakah betul? Yang Berhormat Menteri. You nak tanya boleh. Sama isu sama atau lain? Lebih kurang sama. Okay. Tapi ini berkaitan dengan yang Batu Cave lah tu. Yang pasal kebenaran merancang. Terima kasih. Lepas itu building plan. Setahu saya, apabila kebenaran merancang telah diluluskan, building plan ni dia tak bawa kepada full board, but that it will be between the developer dan the PBT. Pasal takkanlah ahli majlis nak tengok dia punya building plan. Apabila kebenaran merancang setelah diluluskan, then the detail dari segi desain bangunan dan sebagainya itu dah di antara pemaju dengan pihak PBT, bukan lagi dengan full council. Dan inilah yang masalah dia. Dan orang yang baru jadi ahli majlis pada 1 bulan dia nak buat satu keputusan berhubung dengan perkara itu apabila kelulusan merancang tu telah pun diperolehi tanpa dia sendiri mendapat segala maklumat yang dia punya geotechnical punya report dan sebagainya. I think it's not fair. So saya rasa di sini Yang Berhormat Menteri, you are actually evading the real issue and you are trying to put the blame on people who are actually blameless. Apabila kelulusan merancang telah diperolehi, building plan bukan ahli majlis yang check. That is up to the PBT. Dia ada dia punya engineering department, dia ada dia punya architectural department. Ahli majlis mana nak pantau? Dia kelulusan yang merancang tu yang terpenting. Have you finished? Yes, now I finished. Thank you. Now, terima kasih Yang Berhormat. Just to let you know, all the process in the PBT have to go through the full council before it becomes, and this termasuk building plans to be approved by the full council diperakukan oleh majlis penuh. Not necessarily. Itu tak betul tu. You want to argue this one? There's no way we can argue. So you please sit down. Let me answer. Pihak PBT ni pun dia ada dia punya kepakaran dan jabatan-jabatan yang tertentu. It's almost impossible untuk majlis nak tadi dia punya design bangunan itu. Itu bukan majlis bekerja. Apabila dah dapat dia punya kelulusan merancang, memang pembinaan tu memang ada dia punya guideline yang diperluhi. You please go and check, but them good enough already. You don't have to go and see me. Okay. Alright. Apa ni susah? Kan you have your connection, you check. Kalau saya nak tipu you dalam dewan, buat apa? Dah check lah, pasal dah check lah yang kita cakap ni. Pasal kita dah check lah yang kita cakap ni. Tak apalah, terima kasih banyak. Anyway, Yang Berhormat Indra Mahkota, untuk makluman, dalam bajet yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, memang oleh kerana kita nak menggalak supaya kontraktor ataupun pemaju penyelamat masuk memberi sumbangan untuk menyiapkan skim-skim projek perumahan terbengkalai swasta
maka kerajaan telah pun bersetuju untuk memberi keistimewaan dari segi potongan faedah pinjaman oleh pemaju penyelamat dan juga kepada bank yang ingin memberi pinjaman kepada pemaju penyelamat. Okey, ini tak ada masalah kan? Dari segi pembeli pula, saya faham betapa pahitnya bagi seorang pembeli yang membeli rumah di skim projek terbengkalai. Itu saya setuju. Oleh sebab itulah Kementerian Perumahan dan Kerjaan Tempatan telah pun pada 2 tahun yang lepas ini, apabila kita terima permintaan rayuan dari pembeli-pembeli, kita telah mula dengan Bank Negara Malaysia untuk membincang dengan bank-bank yang memberikan pinjaman bagi peminjam kerajaan tak payah bayar 5 tahun. 5 tahun interest tak payah bayar langsung. Kerajaan bagi secara free kepada pembeli, kepada bank-bank institusi kewangan, oleh kerana mereka ni merupakan institusi private, maka adalah sedikit masalah supaya kita nak panggil mereka ni jangan charge interest macam-macam. Tetapi kita telah masih berurusan dengan mereka ni, macam mana kita boleh membantu meringankan tanggungan pembeli-pembeli peminjam, dan mereka ni telah pun bantu. Sedikit saja. Pertama, kenapa saya bangkitkan perkara ni, sebab nampak gayanya pengguna rugi 2 kali, pihak institusi kewangan untung 2 kali. Ada perbezaan dia. Kenapa saya kata 2 kali? Pertama, institusi kewangan diberi pengecualian atau waiver atas faedah atau charge faedah. Satu pengecualian kepada mereka untuk tujuan pembiayaan, memberi pembiayaan. Kerajaan umumkan manfaat untuk kepada pemaju dan juga pihak bank yang participate dalam projek terbengkalai. Satu, mereka dikecualikan. Yang kedua, dia tidak, oleh kerana pembeli tidak dikecualikan, maka pendapatan faedah atas pinjaman pembeli masih berkuat kuasa. Maka bank, pihak institusi kewangan atau pemaju untung 2 kali. Satu, dah dikecualikan kenaan faedah atas pinjaman yang mereka buat. Mereka juga masih lagi untung atas kadar faedah yang dikenakan kepada pembeli rumah. 2 kali. Kepada pengguna, dia rugi 2 kali. Yang pertama, dia rugi kerana dia terpaksa continue membayar kadar faedah atas pinjaman perumahan yang tidak wujud. Dan nombor 2, oleh kerana pihak bank dan juga pemaju telah mendapat manfaat atas pengecualian tadi. Pengecualian tadi dilihat seolah-olah mereka dibantu oleh pihak institusi. Ini 2 kali rugi. Sebab tu saya permintaan yang saya bawa tu sebenarnya simple saja. Kalau boleh diumumkan kepada pembeli rumah yang terbengkalai, yang maksudnya telah pun menjadi mangsa dan telah pun dikena pasti, daripada kita kecualikan 5 tahun pembayaran pertama, maksudnya installment sebangun 5 tahun, lebih baik kita istiharkan kadar faedah itu dikecualikan. Lebih baik kerana dia memberi keadilan kepada dua-dua pihak, pihak pemaju, perbankan dan juga pembeli rumah. Saya rasa ini lebih adil dan lebih melihat tujuan atau motif kita mengemukakan cadangan untuk waiver atas skor faedah tadi. Saya rasa itulah matlamat saya bangkitkan isu ni. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Tapi permintaan Yang Berhormat ni, buat masa ni saya tidak dapat menunaikan lagi lah. Saya akan cubalah, tetapi bukan senang juga. Kalau kita, sebab ini adalah bank-bank, semua ni adalah private bank, tak? So kita kena. Saya hormati gentleman Yang Berhormat Menteri, tapi saya nak katakan ini adalah perkara yang pahit untuk diketahui oleh masyarakat di luar.
Sebab pada pahaman mereka, janji ini kerajaan nak tunaikan. Tapi hari ini nampak gaya ada pengesahan, sebenarnya itu takkan dibuat buat masa ini. Tak, tapi kerajaan saya ingat tak pernah memberi janji bahawa akan memansuhkan segala interest. Tak ada. Ini bukan, kerajaan tak nak cakap dulu kalau dia tak boleh buat kan. So sama juga. Walaupun ini satu cadangan yang baik, saya rasa juga macam mana kita boleh membantu pembeli, tetapi kita kena mengambil sedikit masalah melalui bank negara, sebab kita telah pun banyaklah kita buat melalui bank negara, supaya bank-bank tu buat sementara, you hold on first, bagi dia boleh nafas dulu. Mungkin saya tidak betul, tapi kesimpulan yang saya nak tanya untuk peringkat ini, buat masa hari ini, maknanya kerajaan telah pun membuat keputusan membantu pemaju dan juga institusi kewangan yang melibatkan diri dalam projek terbengkalai ini untuk tujuan pemulihan. Bukan membantu institusi kewangan. Sebab apa kita nak buat macam itu? Kita nak menggalak supaya lebih banyak kontraktor penyelamat datang. Kalau tidak, sebab apa saya kata sebab apa kita nak bantu kontraktor penyelamat? Kalau kontraktor penyelamat dilantik, selepas tender tu dilantik, kontraktor tu tidak akan dibayar 1 sen pun, kecuali bila you menyiapkan semua 100%, OC keluar, barulah kalau kerajaan setuju nak suntikkan dana, baru suntik masa tu nak bayar. You faham tak? So dia terpaksa pergi mencari pinjaman loan dulu, pinjaman loan untuk menjalankan kerja-kerja menyiapkan projek. Okey, kesimpulannya begini. Saya mungkin kalau saya tak betul, tolong perbetulkan. Kesimpulan dia, pengumuman yang dibuat dalam dasar perumahan negara yang sebelum ni belum ada, baru diadakan, baru dibentangkan dan disebut sebagai dasar baru dalam perumahan untuk tujuan membantu beberapa golongan masyarakat yang sama ada tidak ada rumah dan sebagainya. Itu dasar. Dalam dasar ini ada beberapa perkara yang istimewa, dan yang paling istimewa pada baru ini ialah untuk tujuan menyelesaikan masalah penganiayaan kepada pengguna, iaitu pembeli rumah. Apa penganiayaan dia? Mereka terpaksa membayar dan rumah tidak ada. Dalam pembayaran itu, kalau tidak boleh nak dikecualikan, memang susah. Sekurang-kurangnya kadar faedah itu yang dibangkitkan, kadar faedah, sebab pengguna kena 2 kali. Dan saya rasa sudah tentu sebagai kerajaan, bila tengok pengguna kena 2 kali, memang dah jadi tanggungjawab kerajaan untuk meminimalkan kena. Macam mana kena 2 kali? Macam mana kena 2 kali? Satu, dia kena bayar, rumah tak ada. Okey. Kos faedah pun kena bayar lagi. 2 kali dia tu. 2 kali dah. Dia kena bayar faedah. Kedai faedah satu, pinjaman pun kena bayar juga 2 kali. Sebab itu saya kata paling mudah kita selesaikan satu perkara sudahlah. Iaitu kalaulah tak boleh berhentikan mereka punya pembayaran, kos faedah lah. Faedah lah, sebab dia bayar bukan bayar pinjam 1,000 bayar 1,000. Pinjam 1,000 kena bayar 1,500 barangkali, atau mungkin lebih. Jadi saya menjangka atas pengumuman kerajaan, sekiranya benar nak bantu, yang nak dibantu ialah pembeli rumah yang jadi mangsa, itu rakyat Malaysia. Ini yang kita nak bantu. Tapi kalau Menteri kata hari ini, kesimpulannya kerajaan masih lagi tidak membuat keputusan dan tidak boleh mengambil keputusan sebagaimana yang kita cadangkan, bermakna keadaannya berbalik pada sedia ada. Cuma yang mendapat manfaat sekali hari ini ialah pemaju perumahan untuk projek itu dan juga institusi kewangan. Saya katakan kesimpulan dia, masih lagi keadaan pemaju dan pembangkang untung 2 kali, rakyat rugi 2 kali. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya akan tengok macam mana kita dapat membantulah as far as this is concerned. Okay.